Assalamualaikum. Kapsul APM edisi 8 Jun 2022 bersama saya Lieutenant Muda Abdul Hakim Saufi dan rakan penyampai. Saya Lieutenant Muda Siti Mastura Ramli dalam rangkuman berita dan informasi APM sepanjang minggu. Dirgahayu tuanku, warga APM merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah dan penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sempena sambutan Hari Keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia tuanku pada 6 Jun bersamaan 6 Zulkaedah 1443 Hijrah. Sempena sambutan Hari Keputeraan tersebut, Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil telah berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan pada 2 Jun 2022 yang turut dihadiri Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya APM dan isteri. Warga APM seluruhnya merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah. Dirgahayu tuanku. Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM diteruskan lagi dan kali ini program tersebut berlangsung di Negeri Terengganu Darul Iman. Program yang berlangsung pada 2 hingga 4 Jun itu diadakan di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus yang dimeriahkan dengan pameran daripada pelbagai agensi kerajaan dan acara menarik. Turut tidak ketinggalan gerai pameran APM Terengganu yang menggunakan kaunter pendaftaran bas bergerak selain pameran aset logistik APM. Lebih mencuri tumpuan pengunjung adalah demonstrasi pertunjukan pertolongan cemas CPR dan balutan oleh pegawai dan anggota APM selain pendaftaran untuk pengambilan anggota sukarelawan APM. Acara kemuncak program berkenaan berlangsung meriah dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi merasmikan program berkenaan. Turut hadir bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas yang turut melawat gerai pameran APM. Syabas dan tahniah diucapkan kepada APM Terengganu. Yang Berhormat Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Datuk Masrua Tan Sri Datuk Muhammad Yazid meluangkan masa hadir merasmikan Majlis Pemakaian Pangkat dan Penyampaian Watikah Pegawai Kehormat dan Pegawai Bersekutu APM di Kuala Kangsar pada 2 Jun yang lalu. Bertempat di Matahari Coffee House, Kuala Kangsar, Perak, majlis ringkas berkenaan berlangsung meriah dengan seramai 27 individu dipakaikan pangkat Pegawai Kehormat dan Pegawai Bersekutu APM. Majlis tersebut turut dihadiri Yang Berhormat Tan Sri Profesor Datuk Dr. Nordin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah selain Penolong Pesuruhjaya Ghazali Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat APM dan beberapa tetamu kehormat yang lain. Tahniah diucapkan kepada para penerima pangkat dan watikah. Semoga kerjasama erat bersama APM ini menyumbang kepada kecemerlangan jabatan ini di masa akan datang. Tugas yang mencabar selain risiko keselamatan para sukarelawan mencetuskan idea untuk menggalakkan para sukarelawan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkesu. Prihatin dengan keselamatan anggota sukarelawan, APM juga turut tidak ketinggalan menyertai kempen tersebut bagi meluaskan lagi jaringan keselamatan sosial para sukarelawan di bawah Perkesu. Dalam majlis yang berlangsung di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur pada 3 Jun itu, 7 agensi disenaraikan untuk kempen caruman sukarelawan, termasuklah ATM, PDRM, APM, APMM, Rela, JAKIM dan JKM. Majlis pelancaran kempen berkenaan telah dirasmikan oleh Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia yang turut dihadiri Ketua Pesuruhjaya APM Yang Amat Setia Tuan Amir Rahim Mohamed dan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM. Pada 4 Jun yang lalu telah berlangsung Majlis Persetujuan Kolaborasi Strategik antara APM Daerah Sabak Bernam dan Kolej Komuniti Sabak Bernam. Dalam majlis berkenaan, APM Daerah Sabak Bernam diwakili pegawainya Lieutenant Muhammad Hairi bin Ibrahim, manakala Kolej Komuniti Sabak Bernam diwakili Encik Kamal Bakshir Muhammad Kasim, pengarah Kolej Komuniti Sabak Bernam.
Kolaborasi yang dimeterai ini bagi menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk latihan maupun logistik yang memberi manfaat positif kepada kedua belah pihak. Usai majlis berkenaan, turut berlangsung kursus asas pertahanan awam Siri 2 2022 melibatkan 35 orang pelajar pasukan institusi pertahanan awam PISPA College Community. Sempena memperingati peristiwa gempa bumi yang berlaku pada tahun 2015 yang menggegarkan Gunung Kinabalu Sabah, latihan simulasi mencari dan menyelamat anjuran pihak Taman-Taman Sabah telah diadakan pada 4 hingga 6 Jun yang lalu. Latihan berkenaan telah dijalankan di Gunung Kinabalu Sabah melibatkan beberapa agensi penyelamat termasuk PDRM, Polis Gerakan AM, APM, Bomber dan Sabah Park Rescue. Latihan simulasi ini dianggap bertepatan dengan risiko bencana yang semakin kompleks dewasa ini. Selain meningkatkan kesiapsiagaan dalam kalangan agensi penyelamat, latihan sebegini juga turut menjalinkan hubungan kerjasama yang baik antara APM, agensi penyelamat dan pihak Taman-Taman Sabah. Segmen Info APM kali ini, kami kongsikan kepada anda info berkaitan pengambilan vitamin C untuk kesihatan yang dikongsikan oleh Lieutenant Muda Arif Berkat yang juga merupakan seorang pembantu perubatan. Saksikan. C ni kita memang badan tak boleh hasilkan sendiri lah. So kita kena ambil melalui buah, sayur dan sebagainya. Antara buah yang banyak vitamin C, satu biji kiwi dah dapat 135 mg. So banyak lah, sebab kita perlukan lelaki 90 je vitamin C satu hari, 90 mg. Wanita 75 mg. Tapi ada yang jenis tak makan buah, jenis tak makan sayur, boleh juga makan yang jenis tablet, yang mereka beli vitamin C tablet kan. Nama lain daripada selain vitamin C, kita juga guna nama ascorbic acid lah, untuk merujuk kepada vitamin C tadi. Dia khasiat dia boleh meningkatkan daya tahan dan elak penyakit. Tapi kena waktu yang lama lah. Jangan baru ambil terus kata boleh tingkat ni kan daya tahan. Dia kena ambil waktu yang lama baru boleh meningkatkan daya tahan. Lepas tu mempercepatkan penyembuhan. Kalau ada luka dan sebagainya, ataupun ada rosak tisu dan sebagainya, dia boleh mempercepatkan penyembuhan. Lepas tu dia menguatkan dan mempercepatkan pertumbuhan tulang. Menguatkan dan cepatkan pertumbuhan tulang. Kalau kurang vitamin C apa jadi? Boleh jadi scurvy. Scurvy ni maksudnya dia punya gusi ni spongy dan berdarah, senang berdarah lah gusi kita. Kemudian boleh mendatangkan pendarahan. Dia boleh nampak kulit dia senang bengkak dan sebagainya lah. Ada juga menyebabkan anemia, kurang darah dalam badan. Lepas tu kalau kita kurang vitamin C, pembentukan tulang tu gagal lah. So tapi setakat ni suntikan vitamin C tak ada kelulusan daripada KKM. Apa-apa suntikan vitamin C tak ada kelulusan KKM, sebab sangat bahaya. KKM pun tak lulus. So kalau boleh suntikan yang jenis suntikan jangan ambil. Okey. 2 orang maut ketika menukar tayar di tepi jalan. Video kejadian tersebut tular dan mengisi segmen apa yang viral minggu ini. Salam takziah kepada keluarga mangsa. Sekian untuk Capsule APM kali ini. Kami tinggalkan anda dengan bikisan sekitar Majlis Anugerah Inovasi Pertahanan Awam AIPA yang berlangsung pada 7 dan 8 Jun 2022. Hanya yang sahih di Capsule APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.